Buletin Didik 2 Jun bersama saya Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Guru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerlun, Kedah terpilih menerima anugerah Princess Mahachakri tahun ini. Anugerah peringkat antarabangsa itu diberikan oleh Kerajaan Thailand kepada guru sekolah dari negara anggota SIMEO yang berdedikasi dan menunjukkan pencapaian istimewa dalam bidang perguruan. Kementerian Pendidikan KPM menerusi posting di laman Facebook mengucapkan tahniah kepada Cikgu Nurhailmi Abdul Muttalib. Setiap tahun seorang guru akan dipilih untuk mewakili Malaysia. Kesemua pencalonan adalah melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan bahagian KPM masing-masing. Bersempena dengan kempen Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak menganjurkan pertandingan Bina Kata. Ia bertujuan untuk menggalakkan minat membaca, khususnya buku terbitan DBP dalam kalangan murid sekolah rendah, sekaligus menambah bilangan kosakata dalam kehidupan seharian mereka. Menurut penolong pengarah Unit Pembinaan dan Penyelidikan Pusat Dokumentasi Melayu DBP Cawangan Sarawak, Roslin Majidi, pertandingan tersebut terbuka kepada murid berusia 7 hingga 12 tahun yang berasal atau menetap di Sarawak. Alamat program ini adalah kita berharap para pelajar mempunyai keyakinan untuk berdepan dengan satu persaingan sihat seperti pertandingan Bina Kata, bahawa mereka mempunyai kebolehan tersendiri. Contohnya tadi dengan membaca. Mereka banyak kosakata yang ada dalam diri mereka yang boleh diluahkan dalam bentuk kertas ini. Dalam pada itu, pertandingan ini juga dijangka dapat mengisi masa lapang murid dengan aktiviti berfaedah ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh. Hadiah tempat pertama adalah RM200, tempat kedua RM150, manakala RM100 untuk hadiah tempat ketiga. Dalam usaha menerapkan nilai estetika sekaligus memberi pengertian dan pemahaman mendalam terhadap karya sastra kepada golongan remaja istimewa Orang Kurang Upaya OKU, Dewan Bahasa Pustaka DBP buat julung kalinya menganjurkan program Dirgahayu Bahasaku. Program yang memfokuskan 3 pertandingan itu merupakan aktiviti menghayati sastra dan bahasa Melayu melalui pengucapan, penulisan atau persembahan. Menurut Penasihat Kelab Mahasiswa Istimewa Universiti Pendidikan Sultan Idris yang juga pensyarah psikologi klinikal Nur Firdaus Muhammad, pertandingan tersebut merangkumi pertandingan deklamasi sajak, pertandingan menulis cerpen dan pertandingan pidato. Tajuk adalah bebas tetapi berdasarkan tema pengalaman hidup. Pertandingan ini terbuka kepada mahasiswa OKU, warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 24 tahun yang sedang belajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, Politeknik dan Kolej Komuniti di seluruh negara. Objektif utama penganjuran program ini adalah untuk menyediakan ruang kepada golongan OKU untuk berinteraksi, berkongsi pengalaman kreatif dan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang disediakan agar menjadi modal insan yang kritis dan kreatif serta berkeyakinan tinggi, kukuh jati diri dan berketerampilan. Selain itu, pertandingan ini juga mampu memberi pendedahan asas kepada peserta dalam bidang kesusasteraan. 3 pertandingan tersebut bakal berlangsung secara dalam talian dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 Jun. Untuk maklumat lanjut, layari laman Facebook seperti yang tertera. Negara merekodkan kematian tertinggi hari ini iaitu 126 orang, menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah 2,993. Jumlah kematian hari ini membabitkan 123 warga negara dan 3 bukan warga negara, sekaligus mengatasi rekod kematian paling tinggi pernah dicatatkan pada 29 Mei lalu seramai 98 kematian. Jumlah kes baharu pula masih kekal merekodkan angka lebih 7,000 selama 2 hari berturut-turut, iaitu 7,703 kes hari ini berbanding 7,105 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata,
Selangor kekal merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 2,728. 22 lagi kluster baru turut dilaporkan. Perdana Menteri menzahirkan penghargaan kepada 800,000 penjawat awam atas solidariti mereka menyumbang ke akaun amanah bencana COVID-19 negara. Dalam satu hantaran di Facebook, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, langkah itu membuktikan kebersamaan mereka dalam menggalas tanggungjawab bersama kerajaan bagi memerangi pandemik berkenaan. Katanya, solidariti adalah satu cerminan sokongan penjawat awam terhadap perjuangan petugas barisan hadapan. Mereka ujarnya tanpa henti berusaha membendung dan melindungi rakyat daripada jangkitan wabak COVID-19. Justru beliau amat menghargai dan menyambut baik solidariti sebagaimana diumumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali semalam. Ucapan terima kasih juga dizahirkan kepada semua kaki tangan awam yang terlibat secara langsung dan tidak langsung sepanjang lebih setahun menguruskan pandemik ini. Beliau berdoa agar apapun peranan penjawat awam dan rakyat, usaha itu akan diberkati Allah SWT selain rakyat negara ini dilindungi daripada ancaman wabak berkenaan. Sebahagian imbuhan tetap kerajaan ITK bagi pengurusan tertinggi dan grade 44 hingga grade 56 selain imbuhan tetap khidmat awam ITKA bagi grade 29 hingga grade 41 dinikmati penjawat awam ketika ini akan disumbangkan ke akaun amanah bencana dalam tempoh 3 bulan. Sumbangan lebih 800,000 kaki tangan awam itu tidak termasuk petugas barisan hadapan serta penjawat awam grade 1 hingga grade 28 dianggarkan berjumlah lebih 30 juta ringgit. Jumlah pendaftaran bagi mendapatkan vaksin COVID-19 di negara ini melebihi 12 juta orang atau 51% dari jumlah populasi penduduk. Lebih 2 juta individu telah berjaya diberikan suntikan dos pertama, manakala 2 dos pula melebihi angka 1 juta. Selain pembukaan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV, usaha digerakkan dengan menyediakan unit bergerak bagi membantu menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Di Padang Terap, unit bergerak ini ke pusat-pusat jagaan orang tua. Langkah ini bagi mengurangkan keciciran golongan dalam senarai terkandas daripada mengambil vaksin atas alasan logistik. Dalam data kita ada hampir 3,000 orang warga emas yang perlu diberi perhatian. Kalau proses ini berjalan seterusnya dengan kerjasama semua pihak, 1 minggu kita akan dapat dalam 200 orang. Jadi dalam sebulan kita akan dapat 800. Dan treatment sampai bulan 8. Pemberian vaksin di rumah jagaan orang tua Islam di Kampung Padang Nyor dan di rumah orang tua Bukit Betel ini dipantau rapi selain mengikut pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Pematuhan okey, memuaskan, dan hari ini saya sendiri turun ke Turun Padang bersama dengan pegawai kesihatan dan kita lihat apabila pihak penguatkuasa turun, masyarakat akan lebih confident dan akan ikut arahan-arahan serta SOP-SOP ditetapkan, dan kerjasama daripada masyarakat Padang Terap amat baik. Di Padang Terap ini 49,000 orang sebenarnya layak untuk menerima vaksin, dan daripada jumlah itu 18,000 orang sudah melakukan pendaftaran. 5,000 daripadanya sudah menerima vaksin. Dan kaedah mobilisasi menggunakan unit bergerak seperti ini sebenarnya memberikan nilai tambah dalam membantu mempercepatkan usaha pemberian vaksin kepada kumpulan yang memerlukan. Selain daripada itu, kajian kebolehaksanaan juga sedang dilakukan dengan kaedah-kaedah lain termasuk pandu lalu. Laporan Kumaran Rajamani, Kedah. Nuan-Nuan dan Yi kini mempunyai seorang lagi adik apabila ibunya selamat melahirkan seekor lagi anak panda malam kemarin. Panda gergasi bernama Liang Liang itu melahirkan anak ketiganya pada jam 8.30 malam di Pusat Konservasi Giant Panda Zoo Negara.
Sebelum ini, Liang Liang dan pasangannya Zing Zing memiliki 2 ekor anak. Yang pertama lahir pada 2015 dan kedua pada 2018. Pasangan panda itu berada di Malaysia sejak 2014. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilatan dalam kenyataan berkata, ketika ini jantina anak ketiga belum dapat dikenal pasti kerana ia masih di bawah jagaan rapi ibunya dan tidak dapat didekati. Petugas Zoo Negara akan terus memantau dan mengawasi Liang Liang dan anaknya bagi tempoh 24 jam. Kelahiran anak giant panda kali ketiga ini adalah satu lagi kejayaan kepada usaha konservasi haiwan berkenaan di bawah program kerjasama antarabangsa konservasi giant panda antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik Rakyat China yang dimeterai pada 2012. Sebuah robot sedang dibangunkan bagi mengenali dan bertindak balas dengan emosi manusia. Inovasi itu diharap dapat membantu golongan yang menghidap autism dan Alzheimer. Ia dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik di Itali selain mendapat kerjasama pelbagai pihak termasuk kru produksi filem Hollywood yang bertanggungjawab mereka bentuk struktur robot berkenaan. Robot persis manusia ini dinamakan sebagai Able dan mempunyai bentuk badan kanak-kanak berusia 12 tahun. Karakter terbabit dipilih bagi memberi potensi hubungan sebenar dengan pemiliknya. Ia mampu melakukan pelbagai perkara termasuk senyum, sedih dan ketawa bergantung kepada reaksi komunikasi. Di Rusia, kebijaksanaan seorang lelaki berjaya menginovasikan sebuah kenderaan elektrik yang menggunakan 100% tenaga solar. Malah jika kereta itu dicas penuh, ia mampu digerakkan lebih 6 jam dengan kelajuan konsisten 30 km sejam. Pengecasan dilakukan lazimnya mengambil masa 9 jam. Menurut penciptanya, Nikita Podovnov, ia mampu bergerak tanpa bateri jika dipandu di bawah sinaran matahari. Kos pembinaan kereta yang memiliki berat 150 kg ini hanya sekitar $2,700 Amerika atau kira-kira RM11,000. Podovnov turut bercadang untuk mengembara dari Samara ke China pada musim panas menerusi jarak perjalanan sekitar 3,000 km. Orang yang mampu dan bertanggungjawab untuk mengembirakan hati kita ialah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menghayati dan merasai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dan sedang berikan kepada kita hingga saat ini. Lalu kita rasa bersyukur dengan nikmat ini. Dengan rasa syukur, jiwa kita akan tenang. Dengan rasa syukur, kita akan gembira. Bayangkan, sepanjang hari, berapa banyak nikmat yang telah kita kecapi. Bermula kita bangun daripada tidur, kita rasa syukur tidak terhingga kerana kita masih diberikan peluang untuk hidup. Ditambah lagi dengan kesihatan yang baik. Lalu kita bangun dan bergerak, syukurnya kerana kita masih mampu bergerak seperti biasa. Apabila kita masuk ke bilik air untuk mandi, kita rasa syukur. Kerana apa? Kerana adanya air untuk bersihkan diri. Bayangkan, sepanjang hari nikmat yang kita kecapi ini dengan penuh rasa syukur, sudah pasti kita akan rasa gembira. Sudah pasti hidup kita akan bahagia.
Tindakan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mewajibkan semua atlet dan pegawai menandatangani surat aku janji untuk mengambil bahagian pada Tamasya Sukan Olimpik 2020 di Tokyo diterima dengan perasaan bercampur baur atlet kebangsaan. Berikutan kebimbangan terhadap pandemik COVID-19, IOC tidak seharusnya mengabaikan kebajikan atlet dengan memilih untuk lepas tangan. Bukan kali pertama atlet dan pegawai yang menyertai Tamasya Olimpik perlu menandatangani surat aku janji. Namun pengisian kali ini sedikit berbeza dengan IOC memilih tidak mahu bertanggungjawab terhadap apa sahaja yang berkaitan pandemik COVID-19. Rata-rata atlet berkeyakinan tinggi SOP yang ditetapkan menjadi satu jaminan segalanya akan berjalan lancar. Saya agak terkejut kerana ini kali ini adalah kali pertama kita menemui situasi macam ni, dan bagi saya rasa sepatutnya IOC kena responsible for our safety. But I think we should be okay sebab kita dah divaksinasi, dan saya rasa if we follow the SOP then should be okay. Sementara itu, kontingen Malaysia ke Tokyo badminton sekali lagi akan tampil dengan kumpulan terbesar atlet negara. Skuad badminton akan diketuai pemenang pingat perak acara bergu campuran Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Selain 6 muka baru, Li Zijia dan Sonia Chieh dalam kategori perseorangan lelaki dan wanita. Juga gandingan Aaron Chia, Soh Wei Yik dan Chow Mei Kwan, Lee Meng Yen untuk bergu lelaki dan wanita. Pastinya, perkembangan terkini IOC berhubung surat aku janji berkenaan sudah berada dalam radar Persatuan Badminton Malaysia BAM. Dari segi kita, dari pemain-pemain dan juga jurulatih semua, kita memang terus mahu untuk pergi menyertai Tokyo 2020 punya Olimpik lah kali ini. Dan kita juga percaya dengan dan selaraslah dengan posisi dan pendapat MOM bahawa kita akan terus mencari pendekatan yang paling selamat dan sehat untuk pemain-pemain dan jurulatih yang bakal akan bertolak ke Tokyo nanti. Sebuah drone terhempas sewaktu rakaman secara dekat letusan gunung berapi di Iceland. Gunung berapi yang dinamakan sebagai Gunung Berapi Fagradalsfjall itu dilaporkan telah meletus sejak 19 Mac lalu. YouTuber Joey Helms mengendalikan drone yang merakam pemandangan lahar gunung berapi berkenaan. Drone yang dikendalikan dengan risiko tinggi terbang melalui lurah panas sebelum menghampiri kawasan puncak. Drone yang dipandu kemudian hilang kawalan dan terhempas ke dalam aliran lahar gunung berapi. Klip rakaman terbabit direkodkan di pangkalan dan dimuat naik ke platform YouTube Joey Helms pada 26 Mei lepas dan sehingga kini telah mencatatkan sebanyak 338,121 tontonan. Berkayak secara santai di kawasan bersalji mengakhiri buletin didik malam ini. Ingat, kita dalam PKP penuh. Stay at home and stay safe always. Saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan Assalamualaikum.